pada tahun 2022 sehingga hari terakhir 4 Jun, minggu epid ke-22, jumlah kes TB yang dilaporkan adalah 9,474, iaitu peningkatan sebanyak 13% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2021. Manakala jika dibandingkan pada tahun 2019, terdapat penurunan sebanyak 11%. Walau bagaimanapun, jumlah kes TB yang dilaporkan masih belum mencapai sasaran seperti yang dianggarkan, yang dihajatkan oleh WHO. Baik, selepas berpuluh dan beratus minggu, berita kita sering didominasi oleh berita berkenaan dengan penyakit, wabak, pandemik dan sebagainya. Adakah ini nampaknya trend akan berterusan minggu depan? Kerana hari ini Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali mengatakan bahawa kes TB pula atau batuk kering, tuberkulosis menyaksikan peningkatan 13% berbanding tempoh sama tahun lepas, tahun 2021. Tapi jika dibandingkan dengan 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19, ia sebenarnya adalah penurunan 11%. Jadi dalam sebalik semua angka ini, campur lagi dengan COVID-19, dengan penyakit tangan, kaki dan mulut, apa yang kita boleh faham berkenaan dengan penyakit ini dan apa yang kita boleh jangkakan dan apa yang kita boleh lakukan? Saya mau bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam yang berada di talian sekarang. Doktor, soalan pertama sekali yang ada di minda semua orang, fikiran semua orang adalah, patutkah kita risau berkenaan dengan TB ini? Terima kasih, Abang. Sebenarnya TB ni daripada dulu memang kita patut risau. Cuma saya rasa lepas kita melalui wabak pandemik 19 semua ni, saya rasa orang tiba-tiba dah start fokus kepada isu-isu kesihatan. Itu adalah benda yang bagus. Tetapi sebenarnya kita harus memahami dahulu apa sebenarnya kita ceritakan tentang TB, HFMD dan sebagainya. Barulah kita boleh membuat penilaian yang benar. Jadi kalau kita tanya dan kita ceritakan tentang kenaikan kes, kenaikan kes di mana berbanding dengan 2021 ada kenaikan, lepas tu 2021 berbanding dengan 2019 ada penurunan, kita kena tengok value daripada segi epidemiologi. Kita faham bahawa 2020, 2021 kita di dalam PKP. Jadi sebenarnya kita tiada nilai untuk membuat persamaan ini ataupun membuat kita tengok perubahan nombor ini, kerana bila PKP semua orang duduk rumah, kita tahu ini adalah satu penyakit yang berjangkit. Kalau orang tak keluar, kita tak akan menjangkitkan orang. Kedua, semasa kita di dalam pandemik, kita tahu kita tidak melaksanakan testing TB ataupun testing yang lain seagresif kita membuat COVID-19. Jadi kalau kita tidak menguji, tidak membuat saringan, memanglah kita tak akan jumpa. Sebab itu nombor tahun lepas turun. Tahun ini dia naik balik. Eloknya kita tengok nombor pada tahun ini berbanding dengan tahun 2019, iaitu sebelum pandemik dan selepas pandemik. Barulah kita boleh menengok nilai dia, adakah ada kenaikan yang betul ataupun ia adalah hanya trend yang sama sejak beberapa tahun ini. Ya, penurunan 11% berbanding kes TB pada 2019 sebelum pandemik COVID-19. Ia menurun sebanyak 11%. Tapi doktor, mungkin pertama sebelum itu, mengapa walaupun mungkin dalam angka yang tidak begitu besar, masih lagi kita berdepan dengan tuberkulosis ini? Bukankah kita sudah ada vaksin dan vaksin ini antara vaksin terutama yang kita berikan kepada rakyat Malaysia dari dahulu lagi? Betul. Jadi bila kita lahir pun kita dah dapat BCG lah. Inilah vaksin utama untuk mencegah tuberkulosis. Kita juga kena faham bahawa bukan semua negara memberikan vaksinasi seperti negara kita. Kita juga kena faham ramai juga di luar masih lagi yang tidak divaksin. Seperti mereka yang mungkin lahir di luar fasiliti hospital dan sebagainya. Kemudian kes dan trend-trend ini kebanyakannya ia berlaku di dalam kalangan orang-orang yang bekerja, buruh-buruh yang kerja daripada negara luar, duduk di negara kita dan sebagainya, dan cara mereka duduk di dalam dormitory asrama mereka dengan ventilasi yang sangat tak bagus. Ini sebenarnya penularan wabak-wabak selalu berlaku di kawasan-kawasan ini. Selepas itu, cara kita mengesan pesakit TB, apabila kita mendapat seseorang itu sudah menjadi positif TB, agresif dia untuk kita melaksanakan saringan kontak rapat itu bukan seagresif COVID-19. Bermaknanya, secara realitinya, apabila seseorang itu mendapat TB, kita saring dia dan kita akan tanya siapa duduk kat dalam rumah dan sebagainya. Kita tak akan tanya, minggu lepas ada kenduri tak? Dekat kenduri itu siapa yang datang? Kita minta orang lain tu pun datang dan sebagainya. Kita tak buat sampai tahap macam tu.
Kita hanya buat kadar dia punya first degree of contact sahaja. Yang lain-lain tu kita tak buat lagi. Jadi sebenarnya bila kita ingin mengatakan kita ingin mensasarkan penurunan kes TB ini, kita harus menjadi agresif untuk menyaring dan untuk mencari kontak-kontak rapat TB ini sama seperti kita buat masa COVID kemuncak dahulu. Walaupun mungkin ia banyak berasal daripada warga negara asing yang masuk ke sini, tapi kerisauannya adalah mungkin jika ia sudah meresap masuk ke dalam komuniti tempatan, doktor. Tapi yang pentingnya kita patut tahu juga, HFMD sebagai contoh, baru ni Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin ada mengatakan bahawa ia seasonal, ia bermusim dan dijangka mungkin akan surut dalam masa sebulan. Adakah TB ini juga bersifat seasonal dan kita boleh jangkakan mungkin akan ada kenaikan sedikit spike sebelum ia surut semula atau lain sifatnya? Jadi, sebelum kita nak sampai ke nak buat cerita pasal yang tu, kena faham dahulu, TB ni dia adalah airborne. Maknanya dia boleh ditransmit apabila seseorang tu batuk dan orang lain akan ingest ataupun inhale droplet tu ke dalam badan dia dan sebagainya. Jadi, bila kita memakai pelitup muka N95, kita boleh mengelakkan perebakan ini berlaku. Tetapi apabila kita masuk kepada pasca transisi endemik dan sebagainya ini, kita nampak pengurangan penggunaan mask dan sebagainya kerana orang memahami bahawa ini boleh mengurangkan kita punya trend kes COVID-19 makin menurun dan sebagainya. Tapi ini bukanlah menunjukkan bahawa penyakit-penyakit berjangkit lain akan turun bersama dengan COVID. Tidak sama sekali. Dan kita juga kena faham, ada setengah orang yang kita panggil super spreader, bermakna mereka mempunyai tahap bakteria TB ni yang sangat tinggi yang dia boleh bagi dekat orang. Dengan sangat-sangat luas dan dia boleh merebak dengan sangat teruk sekali. Jadi benda ini sebenarnya dia bukanlah seasonal. Dia bukanlah kita bukankah katakan TB ni bulan Januari je dia akan naik, bulan Disember dia turun. Bukan macam tu. Ia bergantung kepada kadar saringan yang kita jalankan. Saya ingin mengatakan ini dengan berulang kali. Kalau kita tidak saring dan melaksanakan ujian, kita tidak akan tahu berapakah sebenarnya jumlah yang ada di luar sana. Kalau kita naikkan saringan kita, akan naiklah kita punya jumlah yang kita jumpa. Adakah doktor percaya berdasarkan pertelahan doktor? Adakah doktor percaya bahawa sebenarnya mungkin angka TB ini lebih tinggi atau jauh lebih tinggi jika kita meningkatkan ujian saringan? Apa sekali penyakit yang kita jumpa dekat negara kita, apabila ia berkenaan dengan penyakit kesihatan awam ataupun penyakit umum seperti influenza dan sebagainya, apa yang kita jumpa itu kita panggil adalah iceberg phenomenon. So iceberg ni kalau kita tengok kat dalam laut, kita akan nampak dia punya atas je macam Titanic tu kan. Kita nampak dia punya tajam je kat atas. Tapi sebenarnya yang bawah dia tu punyalah besar. Jadi di dalam kesihatan awam, itulah kita panggil iceberg phenomenon. Apa yang you jumpa dekat dalam community you, itu sebenarnya hanya detik. Tetapi yang banyaknya sebenarnya kat bawah tu yang masih belum diketahui. Sebab itulah apabila kita dapat tengok inilah jumlah kes yang kita jumpa, sebenarnya kita harus bersiap sedia. Sebenarnya di luar sana berpuluh kali ganda jumlah kes yang ada sebenarnya. Dengan pelonggaran SOP sejak beberapa bulan yang lepas, tidak perlu memakai pelitup muka di luar dan sebagainya, sekatan perjalanan sudah pun dimansuhkan semuanya. Adakah doktor juga khawatir bahawa ini akan menjadi ejen untuk TB dan juga sebenarnya penyakit-penyakit lain juga seperti HFMD untuk terus meningkat? Betul. Jadi saya bukannya mengatakan bahawa kita kena balik kepada SOP dahulu untuk kita mengelakkan semua benda. Kalau macam tu semua orang duduk rumah, semua orang tak ada penyakit. Tapi apa yang kita kena sampaikan kepada orang awam dan juga rakyat di luar sana ialah kepentingan untuk memahami risiko-risiko penyakit apabila kita berada di kawasan-kawasan tertentu. Bermakna jika kita berada di kawasan orang ramai dengan kawasan yang kita tidak kenali, apabila kita duduk di dalam kawasan yang ada warga asing yang ramai seperti pekerja-kerja kontrak dan sebagainya, kita boleh melindungi diri kita dengan memakai pelitup muka N95 dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukanlah kita mengatakan bahawa kelonggaran ini semua kes akan naik. Bukan. Kita mengatakan dengan kelonggaran ini, jika diberikan ilmu yang betul, orang akan dapat membuat penilaian sendiri pada waktu apakah yang dia harus melindungi diri mereka. Dan saya rasa ini yang harus disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai Kementerian Kesihatan, kita patut memberikan ilmu yang secukupnya kepada rakyat Malaysia untuk mereka memahami tentang faktor-faktor risiko dan di manakah benda ini boleh berlaku dan apakah simptom-simptom yang mereka harus berwaspada supaya mereka tahu dan mereka boleh saring dan boleh mengasingkan diri mereka dengan awal. Kita tidak boleh lagi kembali ke zaman dahulu di mana kita hanya menakutkan orang. Mengatakan mereka, oh kalau you ada TB, you kena sambung ubat cepat. Kalau tidak,
kita tidak akan dapat merawat dan sebagainya. Kita harus memberikan pendekatan secara halus, pendekatan secara terbuka di mana mereka memahami tentang benda-benda berikut. Dan saya percaya kalau kita buat ini dengan cara yang betul, menggunakan cara teori kesihatan awam yang betul, promosi kesihatan, mungkin kita boleh mengatasi bukan sahaja TB tetapi wabak-wabak yang lain juga. Jadi sekarang kita juga perlu berdepan dengan TB selepas HFMD dan juga COVID-19 juga sejak 2 tahun setengah yang lepas. Adakah doktor menjangkakan kenaikan semula TB ini sedikit sebanyak ada sebarang kemungkinan untuk menjejaskan usaha kita dalam memerangi dan juga kapasiti kita dalam memerangi COVID-19 dan juga HFMD? Jadi sebenarnya secara jujurlah, kebanyakan penyakit yang kita dapat ni sebenarnya kalau kita tengok TB kan, sebab sekarang kita tengah cerita pasal TB, kes-kes ini dia akan berjangkit daripada satu orang ke satu orang yang lain. Ada setengah orang dia mungkin boleh jadi carrier ataupun kita panggil latent phase, di mana dia membawa bakteria itu mungkin seumur hidup tanpa ada apa-apa simptom. Tetapi benda ini menjadi masalah apabila seseorang itu mempunyai kencing manis, mempunyai HIV ataupun penyakit-penyakit yang lain di mana sistem imuniti dia terjejas. Jadi sebenarnya untuk kita mengelakkan kemudaratan penyakit berjangkit ini, kita semestinya memberikan tumpuan khusus kepada penyakit yang tidak berjangkit seperti benda seperti obesiti, seperti overweight, seperti jantung, diabetes dan selain-lainnya. Jika sistem imuniti dan nutrisi kita elok, walaupun kita mengidap penyakit berjangkit tersebut, sistem imuniti badan kita boleh melawan benda itu. Jadi sebenarnya bila kita nak masuk ke dalam cerita tentang macam mana kita nak kawal penyakit berjangkit dan sebagainya, it is not only about infectious disease. Dia sebenarnya merangkumi sesuatu yang lebih besar dan lebih holistik. Dan sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia harus memberikan fokus ini kepada rakyat supaya mereka memahami tentang macam mana benda-benda ini boleh berkait, barulah rakyat boleh memahami tentang apa yang mereka boleh lakukan. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Sememangnya pandemik COVID-19 membawa banyak kesengsaraan khasnya kepada mereka yang hilang ahli keluarga, sahabat handai dan saudara mara. Tetapi jika ada satu perkara yang baik yang datang daripada pengalaman kita berjuang dengan COVID-19 ialah ia mengajar kita untuk lebih menjaga kesihatan dan menjaga SOP dan lebih cakna terhadap kesihatan orang lain juga. Dan itu adalah senjata yang boleh kita gunakan untuk semua penyakit yang semakin lama semakin muncul ini. Itu mungkin pengajaran yang paling penting, jaga keselamatan dan jaga kesihatan anda. Itu sahaja untuk Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.